وصحبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh rahmat dan barakah kepada kita untuk meneruskan kehidupan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini masih lagi diberi peluang untuk kita untuk sama-sama mengikuti kuliah subuh online sepanjang PKP, walaupun ada yang sebahagian kata dah makin longgar dah. PKPB dah semakin longgar dah, tak apalah, tapi masih juga masih PKP lagi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang ruang untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini seperti biasa, insya-Allah kita akan meneruskan kuliah subuh online kita dengan membicarakan khusus berkenaan dengan tajuk akidah Islamiyah, berkenaan dengan ilmu tauhid, berkenaan dengan pegangan hati kita. Hati kita bila mana tepat pada landasannya, insya-Allah dia tak akan terpesong walaupun berbagai rintangan yang datang, walaupun kita ni diancam berbagai cubaan. Alhamdulillah, kita boleh menangkis, kita boleh melawan, kita boleh hadapinya bila mana mantap kita punya pegangan, mantap kita punya haluan. Kedudukan kita tu betul, insya-Allah orang kata tolak tak terbalik dah. Kerana apa? Kita punya pasak dah kuat. Tapi kalau kata akidah kita masih goyang, Tuhan pun tak kenal tara mana, pegangan hati kita pun semakin pegangan hati kita pun tak mantap mana, mai saja sesuatu yang mengancam, kita akan mudah terpengaruh, kita akan mudah terjatuh. Kalau kita akidah ni diumpamakan antibody kita. Akidah ni, pegangan hati kita bagaikan antibody kita. Bila mana antibody ni tak kuat, macam-macam penyakit boleh mai lah. HIV pun boleh menyerang kerana apa? Antibody kita lemah. HIV kena, maka kita pun akan jatuh. 19 seperti mana yang dimaklumkan oleh orang yang lebih mengetahui, dia menyebutkan ketika mana kita ni badan kita lemah, mudah sangat nak terkena dengan COVID-19 kerana kita ada penyakit yang lain. Kebanyakan rekod kematian disebutkan orang yang mati kerana COVID-19 ni kerana apa? Maksud kalah dengan COVID-19 ni kerana antibody dia lemah. Mungkin disebabkan ada penyakit yang lain, akhirnya mudah untuk COVID-19 tu menyerang. Jadi kita ni bila mana akidah kita lemah, maka ketika itulah mudah untuk diganggu gugat. Walaupun benda simple, benda biasa saja, kita pun akan jadi kalah. Tapi bila mana mantap akidah kita, ilmu tauhid kita menjadi teguh, mailah walaupun masalah besar mana sekalipun, insya-Allah tak bergoyang lah. Ini ilmu akidah yang akan kita bahaskan pada hari ini. Tapi sebahagian sahaja kita hanya bahaskan berkenaan dengan rukun iman yang keenam, yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Dan sebelum itu marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan hizib Nasr dari Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan kita berkat bacaan zikir-zikir, wirid-wirid, tasbih yang dimuatkan dalam hizib Nasr ini. Allah Ta'ala akan dengar permintaan kita. Zikir yang lain boleh juga, cuma nak cerita kata bila mana kena dengan caranya, insya-Allah Allah Ta'ala akan perkenankan. Bila mana kena cara minta tu, insya-Allah mudah. Kalau yang lain boleh juga, tak salah, boleh. Tapi adakah Allah Ta'ala mendengar? Allah Ta'ala nak pandang? Wallahu a'lam. Ini berdasarkan kepada amalan salafus salih, para alim ulama terdahulu.
Bila mana diamalkan satu perkara, maka keberkatan dalam maka pada ketika itulah kita nak jadikan ianya sebagai contoh dalam kehidupan kita, maka kita ikut jejak langkah yang ditunjukkan oleh salafus salih. Jadi marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan wirid Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmah. Allah Ta'ala cucuri kita dengan cucuran pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita jalani kehidupan kita sebagai seorang hamba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على دين بسم الله على مالي وعلى أهلي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا إله إلا الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan Hizib Nasar dari Imam Nawawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar permohonan kita, mendengar segala rintihan kita, mengabulkan segala hajat kita dan juga membahagiakan kehidupan kita di dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita, perbahasan kita daripada kita Aqidatul Islamiyah, untuk kita pasakkan, untuk kita mantapkan lagi ilmu pengetahuan kita, khususnya berkaitan akidah, berkaitan pegangan hati kita. Dan sebelum tu marilah sama-sama kita share, like dan juga komen di bawah. Di ruang komen yang ada, laptop kena bateri habis. Tadi dia tengok juga apa komen-komen ataupun respon daripada kawan-kawan, tapi bateri habis, tak sempatlah nak baca komen-komen ni. Walau bagaimanapun terima kasih kepada kawan-kawan yang mengikuti, sahabat-sahabat yang follow video kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kerja buat kita ni walaupun hanya sekadar kata mendengar, sekadar kata hanya play saja video yang ada ini, dikira sebagai salah satu ibadah, perkara yang utama, perkara yang baik, perkara yang elok di waktu pagi sebelum kita memulakan kerja-kerja yang lain. Lepas pada sembahyang subuh itu, mengambil sebahagian daripada kalamullah, mendengar hadis Nabi SAW untuk dijadikan panduan. Itu di antara perkara utama yang perlu kita lakukan pada awal pagi ini. Selain daripada kita bersedekah, lagi nak keluar, saya pergilah ni sebentar lepas sembahyang subuh ni, duduk saja, duduk rehat saja, lepas baca Al-Quran, dah lepas baca maksurat, lepas pada baca zikir, lepas daripada kita baca selawat-selawat yang khusus, duduk saja tu dengar pengajian, dengar ilmu. InsyaAllah tak lama, kuliah kita pun tak lama, pun bila hari ni orang dah banyak dah kuliah tu, jadi pendekkanlah kuliah ni sekadar mana yang boleh anda kongsikan, jadi kependekkan boleh lagi dengan kuliah-kuliah yang lain. Kalau anda tak ada pun, isi masa kita tu dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jangan disia-siakan, apatah lagi pula
pada waktu pagi ni banyak keberkatan, banyak rahmat. Allahumma arham ummati fi bukuriha. Ya Allah, rahmatilah umatku. Nabi minta doa khusus pada Allah Ta'ala. Rahmatilah umatku pada waktu pagi. Ni waktu pagi ni burung keluar pergi cari rezeki. Waktu pagi keluar, waktu pagi cari rezeki, balik dengan rezeki yang banyak. Masa petang tu dia rehat dah. Jadi waktu pagi ni masa yang sesuai untuk kita tuntut ilmu. Fikiran kita masih lagi fresh, otak kita masih lagi belum sabun. Tumpukan kepada ilmu, khususnya ilmu agama ni, insya-Allah bahagia hidup kita ini, tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya. Hati kita bila mana hilang daripada pegangan pergantungan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itulah ruang-ruang untuk syaitan menduduki hati kita tu semakin luas. Jadi cara macam mana pagi ni siap dah cari ilmu supaya hati kita tu tak terpesong, supaya kita punya matlamat hidup kita dah duduk center awal pagi ni. Kita dah set dah untuk hari ni. Nak sampai ke malam lagi, nak sampai ke tarawih malam lagi ni. Bermula titiknya tu mula daripada pagi. Pagi yang ceria, pagi yang penuh dengan semangat. InsyaAllah satu hari yang kita jalankan ini penuh dengan motivasi. Tapi kalau pagi pun dah loleh dah. Pas main subuh tidur. Itu tak kena tu. Pas main subuh jangan tidur. Naumatus subhi tamna'ur rizqa. Tidur waktu pagi menghalang daripada rezeki. Jadi pagi-pagi ni buatlah perkara-perkara apa yang berfaedah. Mengantuk sangat pun cubalah, kalau boleh jangan duk tidur lagi. Nak tidur terbit matahari lagi. Kalau boleh pukul 9, pukul 10 je kalau mengantuk sangat. Tidur waktu tu. Waktu pagi lepas subuh, cuba sedaya upaya jangan kita tidur. Rezeki payah nak masuk, orang tua-tua pun pesan. Rezeki mahal bila mana duk tidur lepas subuh ni. Dah cuti pun kan, bulan puasa pula baik tidur. Paham subuh tidur, gilah. Jangan kita sia-siakan ruang waktu yang ada. Selain daripada tu, di antara waktu pagi ni, antara perkara yang sesuai kita lakukan ialah bersedekah. Mudah-mudahan sedekah kita walaupun simple, walaupun biasa, hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menghantar 2 orang malaikat khusus pada waktu pagi. Hak yang seorang ni berdoa pada orang yang selalu menginfakkan harta, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, gantikanlah harta si fulan bin si fulan kerana dia membelanjakan ke arah kebaikan, satu gantian yang lebih besar. Ni waktu pagi ni kita bersedekah. Dan juga bagi orang yang kedekut tak mau bersedekah langsung, duk kira minta duit, duk kira bagi sedekah. Pilah kerja kedekut pula, dah tak mau bagi, senyap lah. Ni dia dah kedekut, dah tak mau bagi, duk kata pula ke orang lain. Orang macam ni didoakan yang tak elok daripada malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua doa apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan harta si fulan ni, orang yang kedekut ini, orang yang bakhil ni, tak mau nak bagi sedekah ni, khusus pada waktu pagi dah ada orang minta ni, orang dah bagi peluang kepada dia untuk berikan sebahagian daripada harta yang dia miliki, tapi tetap juga duk pekin, tak mau nak keluarkan harta. Maka malaikat yang kedua ni mendoakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan harta si fulan ini musnah, jadikan harta si fulan ini tak bermanfaat untuk dia. Jadi waktu pagi ni cubalah sedaya mungkin kita bersedekah, walaupun hanya RM1, walaupun hanya RM2, walaupun hanya RM50, walaupun hanya RM10. Zakat mana yang kita boleh bagilah sekarang. Dan ni nak bersedekah pula mudah kan tu, dengan online saja sedekah. Ni musim-musim payah. Semalam pun bila mana tengok ada sebahagian daripada masyarakat kita, bila mana dibuka saja sektor ekonomi, pakat berderu viral dalam media sosial, orang pakat duk berderu pergi ke pajak gadai. Maksud kata apa tu? Ada ramai yang susah, ramai yang payah, tak ada duit. Jadi kita hulurkanlah. Ni nak minta nombor akaun saat ni. Nak jumpa payah musim lah ni. Nak jumpa payah, terisau takut kena nyakit apa semua kan. Ni buat kuliah online ni pun sebab payah nak berjumpa lah. Jadi buat kuliah online tu orang boleh ikuti daripada jarak jauh. Jadi nak bersedekah pun ni, minta nombor akaun Ustaz, nak hantar duit sikit ni. Kita bersedekah. Kalau kata buat macam mana, duit pun tak ada dah. Macam mana kita nak bersedekah ni? Nak bersedekah macam mana? Bagi dekat burung, bagi dekat ayam, bagi dekat binatang-binatang yang hidup ni. Yang tu pun dikira bersedekah lah. Boleh dah dikira bersedekah lah. Yang penting jangan kita lepaskan peluang pada waktu pagi ni secara khusus. Bersedekahlah walaupun sedikit. Bersedekahlah walaupun hanya sejemput daripada makanan.
Kalau tak boleh, tak ada apa dah. Saya nak makan pun tadi, sok tadi pun tak termakan. Tak ada benda apa nak makan. Badan tu banyakkanlah berzikir. Itu yang Nabi kata, banyakkan berselawat, banyakkan berzikir. Kelebihan dia, insya-Allah dapat menandingi orang yang kaya. Tapi kalau orang kaya, dia dah berzikir, dia bagi pula sedekah. Itu kelebihan untuk dia. Kita yang ada duit, kita yang ada masa, kita ada ilmu, kita berzikir banyak-banyak, lalu kita infakkan sebagian harta kita, yang tu kelebihan dia tak dapat ditandingi oleh siapa pun. Walaupun si miskin tadi dapat kelebihan kerana berzikir banyak, tapi orang kaya yang banyak berzikir juga banyak pemberian hartanya, sedekahnya kepada orang lain, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang mana yang ada. Sementara kita masih hidup, sementara kita masih diberi ruang untuk bernyawa, masih lagi boleh bernafas, rebutlah kebaikan sebanyak-banyaknya sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dikira sedekah dengan cara kita menginfakkan sebahagian data kita untuk kita share video ni. Sebahagian daripada harta kita, milik kita. Tu data tu hak kita, tak ada siapa pun boleh ambil, memang kita punya. Kerajaan bagi 1 giga untuk kita gunakan. Hanya kita tekankan sebahagian data yang diberikan tadi yang dah jadi milik hak kita, hak milik kita, lalu kita share dengan orang lain juga sebahagian daripada sedekah. Kita bantu orang lain supaya sama-sama ikuti kuliah kita ini, supaya ramai yang dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan, insya-Allah. Berbalik pada perbincangan kita pada pagi ini, kita akan sambung perbahasan pada perkara yang ke-9 daripada ahwal sa'ah, ahwal yaumul qiyamah, keadaan hari kiamat. Itu perkara yang keempat dalam perbincangan beriman dengan hari kiamat. Yang pertama, alam barzakh. Yang kedua, tentang tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, kiamat itu sendiri macam mana keadaan berlakunya. Dan keadaan di akhirat sana macam mana. Ada 9 perkara. Yang pertama sekali, kita dibangkitkan. Setelah mana ditiupkan sangkakala yang pertama. Dah dibangkitkan pakai dahaga api minum di Al-Kawthar. Lepas pada minum saja di telaga Al-Kawthar, lalu kita dihimpunkan Al-Hashr. Kita dihimpunkan di padang mahsyar. Dan yang keempatnya, Syafa'ah. Mendapat syafaat daripada baginda Nabi ketika mana Nabi mengadap Allah Ta'ala supaya dicepatkan perkiraan. Dan yang kelimanya, hisab. Kita diperhitungkan segala amalan kita semasa di dunia ni, dapat dihitungkan, dibuka buku catatan amalan kita. Dan yang keenam, ditimbang amalan-amalan tadi. Saya akan yang paling berat ialah subhanallah walhamdulillah. Subhanallah tamla'ul lisan walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Itu dalam hadis Nabi menyebutkan ditimbang amalan kita tadi. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, titiya sirat, yang dah kita baca sebelum ni, sifat dia macam mana, keadaan dia macam mana. Dan yang ke-8, al-jaza, pembalasan. Yang akan dinamakan juga dengan hari kiamat. Kiamat itu yaumul jaza, hari pembalasan. Dan yang terakhir yang akan kita bincang pada hari ini berkenaan dengan al-jannah wan nar. Yang ke-9 berkenaan dengan syurga dan juga neraka. Tapi panjanglah perbahasan ini. Syurga dan juga neraka, dia punya kupasan, dia punya huraian dia tu panjang. Jadi kita baca sikit-sikit, ambil sikit-sikit. Mudah-mudahan kita ingat, esok kita sambung lagi, barulah kita akan mantap ilmu kita, insya-Allah. Walaupun sikit tapi berterusan. Sebaik-baik perkara itu bila mana kita lakukan, kita istiqamah. Adwamuha, Nabi kata. Sebaik-baik perkara itu ialah bila mana kita sentiasa melakukannya. Waktu pagi ni, ni pun kuliah online ni sebab tak ada perkara yang lain, isikan dengan masa ni. Tapi kalau lepas pada ni, boleh kita teruskan, yang tu lagi cantik, lagi elok kita teruskan dengan kuliah online ni. Kok mana pun pergi, ada juga pagi sambil-sambil duduk dengar, sambil-sambil duduk bawa kereta, sambil-sambil duduk hantar anak-anak pergi kuliah, pergi mengaji, pergi sekolah. Jadi kita boleh duduk dengar juga kuliah sambil duduk dalam kereta tu. Cubalah kalau kata anak tak ada kuliah, tak pergi kuliah subuh pun boleh orang lain yang dia bagi. Yang penting jangan kita lepaskan masa berlalu macam tu saja. Uji wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi sebab apa? Masa umur kau bertambah, kubur kata mari, rumah kata pergi, tapi amalan tak bertambah. Masa kita semakin hari bertambah, umur makin bertambah, tapi catatan amalan kita semakin kurang, kebaikan itu semakin kurang. Itulah disebut sebagai kerugian. Dengan masa kita, maka isilah dengan perkara-perkara yang baik. Berbalik pada perbincangan kita,
Semalam kita dah bincang berkenaan dengan muqaddimah syurga dan juga neraka, hakikat syurga dan juga neraka, adakah syurga dan neraka itu telah pun wujud dan bagaimana keadaannya. Pada hari ini kita akan terangkan pula berkenaan dengan sifat. Sifat syurga itu bagaimana. Syurga secara khususnya, sifat syurga itu bagaimana. Dan sebelum tu suka nak baca sikit ayat Al-Quran yang menjadi panduan kita pada hari ini, insya-Allah, yang akan menceritakan berkenaan dengan sifat syurga. Siapa yang ada Al-Quran, kalau ada terjemahan lagi cantik, boleh buka di muka surat 526. Al-Quran cetakan daripada Madinah, insya-Allah sama dia punya angka dia tu, muka surat dia tu 526. Surah An-Najm 526. Surah An-Najm menceritakan keadaan di dalam syurga, bagaimana Nabi melihat di dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Daripada ayat pertama sampailah kepada sampai ke 18. Sampai ke 18, insya-Allah. Kita akan baca sikit setengah muka surat dan kita akan tengok terjemahan dia, dan lepas ni kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan syurga, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آية ربه الكبرى صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula menyimpang. Nabi Muhammad bukannya gila, bukannya buat satu benda yang keluar daripada landasan. Dia dan tidaklah yang diucapkannya itu, iaitu Al-Quran, mengikut kemahuannya. Nabi tak akan bercakap Al-Quran ni mengikut kemahuan hawa nafsunya. Sebaliknya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Semua apa yang Nabi cakap adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada kita semua. Dan ayat yang ke-6 yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang sebenarnya, rupa yang elok dan perkasa. Nabi Malaikat Jibril menzahirkan dirinya yang sebenar di depan Nabi. Ada yang sebut kata dua kali Nabi melihat Malaikat Jibril dengan rupa dia yang sebenarnya. Waktu lain itu dirupakan seperti seorang sahabat nama dia Dahyatul Kalbi yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang sebenarnya, rupa yang elok dan perkasa, sedang dia berada di arah yang tinggi. Kemudian dia mendekati Muhammad lalu bertambah dekat sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikan olehnya wahyu kepada hambanya, Nabi Muhammad sendiri, apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Makkah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia, iaitu Muhammad, telah melihatnya dalam rupa yang sebenarnya pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tempat yang paling tinggi atas daripada langit yang ke-7. Nabi pergi ke sana dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dekat dengannya ada syurga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak terhingga. Penglihatannya, itu penglihatan Nabi Muhammad,
tidak salah daripada apa yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Itu cerita berkenaan dengan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, sampai dalam peristiwa Isra' Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni di antara dalil yang menceritakan tentang kedudukan syurga itu di mana. Nanti kita akan bacakan huraiannya dalam kitab Aqidatul Islamiyah karangan Syekh Mustafa Said Khin dan juga Dr. Mahyuddin Mistu di muka surat 444 dalam kitab Aqidatul Islamiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Al-jannatu wa ma ja'a fi sifatiha. Syurga dan juga apa yang disebutkan berkenaan dengan sifat-sifatnya. Bagaimana keadaan syurga dan juga sifat-sifatnya. Sebelum itu kita faham dulu perkataan syurga ni apa. Pengarang di sini menyebutkan tentang macam mana kita nak kenal kata syurga ni ataupun sebab apa dinamakan syurga. Dalam bahasa Melayu, shin, ra, ga, syurga. Dalam bahasa Arab, al-jannatu, jannah. Jannah, syurga. Dalam bahasa Melayu, syurga. Dalam bahasa Arab, jannah, jim, nun, ta, al-jannah. Bila sebut kata syurga ni, teringat apa pesanan Syekh Abdul Majid, mudir Mahat Tarbiyah Islamiah Derang. Dia kata syurga ni benda apa? Syurga, perkataan syurga. Lalu dia terjemahkan, dia beritahu, dia kata syurga ni, shin, roga. Shin tu maksudnya syok. Shin tu maksudnya syok lah. Dan syurga syok. Ra tu apa? Ra tu mana relax. Tu syurga. Shin, syok. Ra, relax. Ga, apa dia ga? Ga membawa arti gembira. Ga, gembira. Syurga maksudnya tempat seronok. Bukan tempat susah, bukan tempat boring, bukan tempat apa resah. Ni katakan syurga ni tempat syok, belakang tempat yang best. Tu tak apalah dalam bahasa Melayu, shin, roga. Tapi kita tengok dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, apa maksud dia? Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, terujuk balik dalam bahasa Arab. Apa maksud kata Al-Jannah? Al-Jannatu ma'khudhatun min madati jim nun nun. Disebutkan di sini pada bahasa. Syurga Al-Jannah diambil daripada huruf jim nun nun. Ni ada fiqhul lughah. Fiqhul lughah ni maksud kata memahami satu lughah tu, satu bahasa tu sedalam-dalamnya. Baru kita dapat hayati, baru kita dapat mendalami, merasai kehebatan bahasa itu sendiri. Contohnya, sebab apa orang Kedah ni duk panggil ayak. Belah sana air, belah baling pula macam mana boleh jadi bahasa macam tu? Bila mana kita dalami, kita sebab apa kita duk fikir tengok sebab apa orang ni sebut macam ni, pada ketika itu kita boleh kenal budaya dia, boleh kenal latar belakang dia macam mana pada di sudut bahasa sahaja. Ni orang Kedah ni macam ni, dia sebut macam ni, ada pasal macam ni, mudah macam ni. Ni dalam bahasa Arab dia sebut al-jannah. Diambil daripada huruf jim nun nun. Huruf jim dan juga nun. Wa hadhil madah ta'ni fil lughatil arabiyyah as-sitru. Dan maksud daripada jim nun nun ni dalam bahasa Arab membawa maksud as-sitru, benda yang terlindung. Dan benda ni pernah ana dengar perbahasan di Masjid Amawi, masjid di Syria dulu. Hadir kuliah umumi di Masjid Amawi. Masa tu yang pengkuliah pada ketika itu Dr. Mazin Al-Mubarak. Dia pernah menceritakan berkenaan dengan fiqhul lughah. Tak silap berkenaan dengan perkataan ni, huruf jim dan juga nun. Jim dan juga nun ni dia banyak pada bahasa Arab membawa maksud pada perkara-perkara yang tersembunyi. Jim dan juga nun. Benda yang kita tak nampak dengan mata kasar kita ni. Benda memang sekarang ni memang kita tak nampak. Satu hari nanti akan nampak. Dan boleh nampak tak? Boleh nampak. Kena cara dia boleh nampak. Tapi bila kata jim dengan nun ni membawa maksud kepada banyak perkataan yang terselindung, yang kita tak nampak. Seperti mana disebutkan di sini, jim nun nun ni membawa maksud al-jannah bermakna as-sitru. As-sitru ni satu yang terlindung.
yang kita tak nampak kat sitru ataupun sitarah. Sitarah tu disebut sebagai apa? Sitarah apa, tirai pelindung juga. Jadi kita tak nampak apa yang di dalam, tak nampak sebab terlindung dengan tirai. Sitru, sitarah, juga sama perkataan dia. Wa minhu al mijannu wal janinu wal majnun. Juga disebutkan di sini jim nun nun juga membawa satu perkara yang terlindung lagi, bila mana dia sebut digunakan juga perkataan yang ada jim nun ni. Contohnya al janin. Janin tu benda duduk dalam perut tu. Kita mana nampak di luar ni, tak nampak. Boleh nampak, guna apa, scan tu nampak. Tapi hakikat ni dia terlindung, tak nampak. Tu dia guna perkataan jim dengan nun, janin. Jim nun janin. Dan juga majnun. Kita dengar majnun, crazy, gila. Gila kita nampak tak gila? Tak tahu, kita tak tahu gila. Tengok ada seorang tu pakai semat, tengok. Pilah nak tegur mana? Tak dia gila. Allah, hilang feel. Apa mula tengok tu, dia ni semat peteran, rupa-rupanya gila. Habis. Tak ada apa. Sebab kita tak nampak, kita tak tahu. Tengok di sudut zahir tu penampilan nampak cantik, tengok-tengok rupanya orang gila. Macam mana dia memang gila, melarang apa semua, memang lawa lah, tapi tak betul, otak tak sentar. Dia terselindung, kita tak tahu. Tu digunakan perkataan majnun, jimnun juga. Ada perkataan jimnun, maksudnya suatu benda yang terlindung. Wa minhu al-jannatu bimakna al-bustan. Dan juga diartikan juga dengan al-jannah ni dengan al-bustan, iaitu taman. Al-bustan, taman lah, kebun yang mana di dalam dia itu ada pohon buah-buahan. Kalau kata tempat hak duk tanam sayur apa semua ni panggil mazra'ah. Tapi kalau yang ada pokok-pokok buah ni boleh duk pergi rehat apa semua ni, yang tu nama dia al-bustan, taman. Taman lah ataupun kebun taman, tapi cantik lah. Pergi tempat boleh relax, ada buah-buahan, boleh duk makan, boleh duk relax. Tu maksudnya al-bustan. Juga disebut sebagai jannah. Jannah ataupun al-bustan. Sumiyat bidzalika listitari ardiha bil asjari wal muruj. Dinamakan al-bustan tadi, al-jannah al-bustan, kerana kawasan tu terlindung. Kerana kawasan tu tadi terlindung dengan pokok-pokok dan juga perhiasan-perhiasan yang cantik. Pohon-pohonan memang lawa. Kebun ni, bila sebut kata kebun ni al-bustan ni, orang artikan kebun, kebun yang cantik. Hadiqah, lebih kurang macam tu juga. Bukan hadiqah, tapi bukan mazra'ah. Mazra'ah ni kalau Melayu kata kebun juga. Tapi mazra'ah lebih kepada tempat mazra'ah ni tempat untuk bercucuk tanam. Wa amal jannatu fi 'urfi syar'i, adapun syurga pada takrifan syarak. Syarak kata apa? Syurga ni maksudnya apa? Takrifan syarak. Fahiyad darul lati 'adaha Allahu fil akhirah lis-salihin min 'ibadihi. Adapun syurga pada syarak membawa arti tempat yang Allah Ta'ala sediakannya di akhirat sana bagi orang-orang yang baik di kalangan hamba dia. Orang yang baik, orang yang bagus hidup di dunia ni elok, maka akan mendapat syurga di akhirat nanti. Walaqad jaa fil Qur'anil Karim wal ahadits sahihah wasfu li hadhil jannah nazkuru minha ma yali. Dan insya-Allah kita akan sebutkan selepas ni daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi menceritakan sifat-sifat syurga tadi. Lepas ni kita akan sebutkan. Jadi untuk yang awal ni sebagai muqaddimah, pengarang menyebutkan dulu pengenalan berkenaan dengan syurga ini, iaitu sifat dia tu pada nama, disebutkan pada nama. Maksud kata syurga ni satu benda yang terlindung. Kita tak nampak. Memang kita sekarang ni pun bukan tahu lagi syurga macam mana. Dan sememangnya kita tak pernah duk tengok, melainkan Nabi kita aja yang pernah melihat bila masuk dalam syurga tu. Kita tak pernah lagi. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tempat yang manusia tak pernah lagi duk tengok dan tak pernah lagi nak dengar macam mana keindahan di dalam syurga tu, dan hati kita pun tak terlintas macam mana rupa katakan syurga yang penuh dengan kenikmatan tadi. Kita tak tahu macam mana rupa dia. Nanti kita akan tengok macam mana kedudukan syurga dan juga pintu-pintunya dan juga kuncinya bagaimana. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan lepas ni lah. Esok pula kita akan sambung pula
Nak tak tahu kata rupanya matahari naik dah. Duduk kacau mata kita. Jadi tak apa selesa sikit lah nak bercakap ni duduk tang ni. Jadi tak apalah, kita akan sambung pula. InsyaAllah besok hari kita akan cerita lagi berkenaan dengan syurga ni yang penuh dengan kenikmatan. Supaya apa kita bincangkan syurga ni? Supaya timbul dalam hati kita ni sonok untuk pergi ke syurga. Kita kalau kata duduk dengar tempat yang best, memang kita nak pergi macam orang duduk travel. Oh best kalau kata pergi ke Mekah ni, boleh tengok ni, boleh tengok ni. Oh kita pun himpun duit nak pergi. Wih seronok pergi Turki. Tambah pula pergi bulan 4. Penuh dengan bunga-bunga tulip. Satu bandar Istanbul tu penuh dengan tulip. Wih aku duduk pergi banyak kali. Wah tak jumpa apa ni. Itulah kalau hampir di bulan 4. Awal bulan 4 ni pasti berjumpa dengan pesta tulip di Pulau Tanah. Oh tu pun kita pulun. Kalau apa duduk dengar benda seronok tu. Duduk seronok kata tempat tu bagus, tempat syok. Maka kita timbul rubah keinginan dalam hati kita untuk pergi ke sana. Tapi sebelum pergi tu mesti kena ada perkara yang perlu kita persiapkan lah. Nak pergi free-free siapa yang nak bawa. Pergi tu mesti kena himpun duit. Cari jaket, pakai sweater bagi elok. Dah tahu di sana kata di sana ni musim akhir musim sejuk, masuk musim bunga. Di antara sejuk panas, takut sakit ke apa, tak boleh nak kecapi nikmat yang kita nak tengok tu. Jadi kena standby. Makan macam mana, bahasa macam mana, duit nak tukar macam mana, berapa mata wang dia macam mana, pusing sana, pusing sini. Mesti kena ada persiapan. Macam tu juga syurga ni. Sebelum kita pergi ke sana, kita kenal dulu, kita dalami dulu, kita tahu dulu macam mana dia punya cerita berkenaan dengan syurga, tujuannya apa, supaya timbul dalam hati kita. Maka kita akan bercita-cita untuk masuk ke dalam syurga. Ni kita duk minta tiap-tiap malam lepas pada 4 rakaat sembahyang tarawih, kita duk minta. Dan sememangnya yang tu menjadi tuntutan sunat kita duk baca sepanjang bulan Ramadan ni, minta syurga dan juga dijauhkan daripada neraka. Minta keredaan Allah Ta'ala dengan syurga, dan juga minta jauh kemurkaan Allah Ta'ala dan daripada masuk ke dalam neraka. Lepas tu kita duk minta lepas pada 4 rakaat, kita duk baca doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon padamu keredaanmu dan syurgamu. Wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Dan kami mohon lindung daripadamu ya Allah daripada kemurkaanmu dan juga neraka-Mu. Neraka kita tak mau. Tempat siksaan, tempat yang tak syok, tempat yang cukup boring, tempat yang memang kita tak mau pergi lah. Maksudnya kita duk sebut wal'iyadzubillah. Mohon lindung dengan Allah daripada neraka tadi. Adapun syurga kita duk minta. Kita duk setiap bulan Ramadan ni, setiap hari disunatkan kita minta doa tu banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kurniakan syurga buat kami. Ya Allah, kurniakan syurga buat kami. Ya Allah, kurniakan syurga buat kami. Kita duk minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah kita dah kenal dah sikit-sikit. Kita dah tahu dah kenaan dengan syurga ni. InsyaAllah lepas pada ni dia kuih reduk belah sikit. Tak apalah, nak baca satu lagi. Tadi kuih panas, dan ni kuih reduk. Kita baca satu lagi pula. Kedudukan syurga itu di mana. Yang pertama sekali disebutkan kedudukan syurga, dia ada 6 perbahasan berkenaan dengan syurga. Tersebut yang pertama berkenaan dengan kedudukan syurga. Makanul jannati fawqas sama'is sabi'ah wa saqfu 'arsyir rahman. Qala Allah Ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Surah An-Najm. Wa qad sabata anna sidratul muntaha fawqas sama'is sabi'ah amma kaunu saqfuha 'arsyir rahman faqad sabata fil hadis alladhi akhrajahu Tirmidzi 'an Ubadah. Kedudukan syurga tadi di atas langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh, atas pada langit yang ketujuh. Wa saqfuha 'arsyir rahman. Dan bumbungnya yang paling tinggi arsyur rahman. Jadinya arash. Arash yang kata wasi'a kursiyu. Arash yang tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersemayam. Di situ arash. Tapi jangan tanya macam mana bersemayam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak mengambil tempat. Tak nak abang kata ketinggian Allah Ta'ala, kedudukan dia yang tinggi. Tapi kedudukan arash itu, arash tu makhluk. Arash tu makhluk. Tak mana kedudukannya? Duduk di atas daripada syurga. Syurga atas daripada tingkat langit yang ketujuh, dan juga atas daripada syurga tadi adalah arsyur rahman. Arsyur rahman duduk di atas. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi melihatnya pada kali yang lain, inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha. Dalam ayat tadi terjemah kata melihat melihat malaikat Jibril. Ada pendapat mengatakan Nabi melihat Allah Ta'ala. Indaha jannatul ma'wa. Di sidratil muntaha tadi, indaha hatu sidratil muntaha, di sidratil muntaha tadi
tempat kembali. Jannah, syurga, al-ma'wa, tempat kembali. Nah, abang kata kedudukan syurga di langit sana, di atas sana. Wa qad sabata anna siratul muntaha fawqa as-sama'is sabi'ah. Dan telah tetaplah pendapat yang mengatakan Sidratul Muntaha atas daripada langit yang ketujuh dalam peristiwa Isra Mi'raj tu. Nah, Nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, naik lagi pula tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Kemudian barulah sampai ke Sidratul Muntaha. Amma kaunu saqwa arsyur rahman, adapun keadaan bumbungnya kedudukan syurga itu, atas daripada syurga itu adalah arsyur rahman, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Tirmizi daripada Ubadah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, fil jannati mi'atu darajah, di dalam syurga itu ada 100 tingkat, sebut kata 100 tangga. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard, di antara tingkatan satu tingkat dengan satu tingkat yang lain, di antara langit dan juga bumi. Nak kata tinggi tu, jauh tu, luas tu. Kita duduk tengok langit, di antara satu tingkat tu bumi dengan langit. Nak kata tinggi sungguh lah, luas sungguh. Wal firdausi a'laha. Wal firdausu a'laha darajatan. Dan adalah syurga firdaus tu yang paling tinggi darjatnya, kedudukan yang paling tinggi. Nanti syurga nanti dia akan sebutkan ada 8 pintu syurga. 8 pintu syurga. Pintu syurga tu cara tak langsung itulah kedudukan tingkat-tingkat syurga tadi. Dan yang paling tinggi adalah syurga Al-Firdaus. Minha tufajjiru anharul jannati arba'ah. Dan daripada syurga Firdaus tadilah terpancarnya sungai-sungai yang 4 di dalam syurga. Ada 4 sungai. Sebelum ni kita dah bahas dah. Ada yang nama Sihan, Jihan, dan ada yang sebut kata sungai yang bersambung terus ke bumi ini, sungai Nil dan juga sungai Furat. Yang sebut macam tu, ada 4 sungai. Wa min fawqiha yakuna arsyur rahman, dan daripada atasnya, atas syurga Firdaus tadi adalah arsyur rahman. Fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Apabila kamu mohon pada Allah Ta'ala, maka mintalah syurga Firdaus tu. Macam mana Imam Syafi'i dalam doa dia merintih minta pada Allah Ta'ala syurga Firdaus. Ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Allah fahab li taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, syurga Firdaus lah, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Bila kita nak minta syurga, minta tu syurga Firdaus. Walaupun kita ni tak layak, kita ni dosa banyak ni, bolehkah nak minta yang tertinggi? Bolehkah orang kata ukur baju di badan sendiri? Kita ni dosa banyak. Walaupun macam tu, Nabi kata fas'aluhul firdaus, minta pada Allah Ta'ala syurga Firdaus ni, syurga yang paling tinggi. Minta. Kerana yang tu kedudukannya tu cukup mulia. Nabi akan masuk dalam syurga Firdaus. InsyaAllah kita minta, InsyaAllah Allah Ta'ala akan perkenankan. Yang penting kita minta dulu. Minta. Tanamkan keinginan kita untuk masuk ke dalam syurga Firdaus. Dalam masa yang sama, usahakan dengan amalan kita,
dengan kerja buat kita masa hidup di dunia ni, buat betul-betul, insya-Allah Allah Taala akan perkenankan permohonan kita. Kemudian musannif menyebutkan lagi pula berkenaan dengan pintu-pintu dan juga kuncinya, pintu syurga dan kuncinya, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang depan. Jadi apa yang kita dapat pada pagi ini, pertama sekali diceritakan berkenaan dengan sifat syurga tadi sebagai muqaddimah, lalu didatangkan perbahasan di sudut bahasa yang dikatakan syurga itu satu benda yang tersembunyi, kita tak nampak di dunia ni, tak nampak lagi, tapi satu hari nanti kita akan diperlihatkan. Boleh dah nak tengok benda tersembunyi ni? Boleh, dengan syarat, dia ada syarat dia, melepasi satu perkara maka kita boleh nak masuk dalam syurga. Boleh dah masuk dalam syurga? Boleh. Boleh masuk dalam syurga direct tu, macam mana yang Nabi sebut pada Sayyidatina Aisyah, barang siapa yang mengamalkan ayat kursi selepas daripada setiap kali sembahyang, tiada di antara dia dengan syurga kecuali mati. Itu syarat dia, mati ya masuk dalam syurga. Jadi yang pentingnya kita faham syurga tu penuh dengan kenikmatan, faham tahu syurga tu macam mana, timbul keinginan dalam hati kita, maka kita akan pulun untuk masuk ke dalamnya. Dan yang keduanya, perbahasan kita pada pagi ini berkenaan dengan kedudukan syurga. Di mana kedudukan syurga? Atas daripada langit yang ketujuh, dan syurga yang paling tinggi sekali adalah syurga Al-Firdaus, yang mana bumbungnya adalah Arsyur Rahman. Itu tinggi sungguh kedudukan bagi orang yang benar-benar beriman, benar-benar melakukan kebaikan semasa hidup di dunia ni. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi anda mohon pada sahabat-sahabat untuk like, share dan juga komen video yang kita hasilkan ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat yang lebih besar kepada sahabat-sahabat yang lain, untuk kita dalami, untuk kita mantapkan akidah kita, perbetulkan fahaman kita, supaya kita ni menjadi hamba Allah yang dekat diterima segala ibadah kita, insya-Allah. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Hizib Bahar Imam Syazili. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan segala hajat kita. Allah Ta'ala angkat segala balak musibah yang menimpa kita, dan juga menjadikan kehidupan kita bahagia dunia dan juga akhirat, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim ya azim, ya halim ya alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا
واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله هو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian dulu pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita kongsikan pada pagi ini mendapat keberkatan dan juga dikira sebagai amalan kebaikan kita dan dimasukkan ke dalam buku catatan amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.